Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد الله يومكم بكل الخير. إن شاء الله في هذا اليوم سأشارك معكم عن الطباعة. percetakan. طيب، أولا نشأة الطباعة. sejarah perkembangan percetakan. Percetakan mula dikenali oleh orang Eropah, Uroba, pada kurun ke-15. Kurun berikutnya, kurun ke-16, orang Eropah mula mencetak buku-buku Arab. Seterusnya, kurun ke-17. Orang Turki mula mengenali percetakan. At-Turkiyah, mereka mencetak buku-buku Arab di mana bilangannya tidak lebih daripada 40 buah buku. Di antara buku yang dicetak ialah Qamus Al-Muhit dan Kafiyah Ibn Al-Hajib. Kurun berikutnya, kurun ke-18. Percetakan mula dikenali oleh orang Suria, iaitu bersempadan dengan Turki. Mereka mengenali percetakan pada kurun ke-18. Persoalannya, bilakah orang-orang Mesir mengenali percetakan? Percetakan mula dikenali di Mesir dengan sebab berlakunya penjajahan Perancis di Mesir. Perancis memindahkan teknologi percetakan di Mesir untuk digunakan dalam penerbitan mereka. Dengan sebab itu, Mesir mengenali percetakan pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19. Baik, untuk lebih jelas, kita lihat pada peta. Kurun ke-15 di Eropah dan 16 orang Eropah mencetak buku-buku Arab. Di Turki, kurun ke-17. Di Syria, kurun ke-18. Dan di Mesir, akhir kurun ke-18, awal kurun ke-19. At-Tiba'ah fi ahdi Muhammad Ali. Percetakan pada zaman pemerintahan Muhammad Ali. Muhammad Ali telah menubuhkan matba'ah, percetakan yang namanya matba'ah bola. Bukan bola, matba'ah bola. Iaitu percetakan pertama di Mesir. Matba'ah bola ini telah mencetak yang pertamanya buku-buku Arab, Al-Kutub Al-Arabiyah, Al-Kutub Al-Turkiyah, buku-buku Turki, dan juga surat khabar rasmi negara Mesir, iaitu namanya Sahifatul Waqai' Al-Misriyah. Dan percetakan pada zaman Muhammad Ali lebih tertumpu kepada ilmiyan bahtan, secara ilmiah sahaja tanpa mengambil cakna tentang sastra, adab. Persoalannya, kenapa Muhammad Ali tidak mengambil cakna mengenai percetakan dalam bidang sastra? Ini kerana Muhammad Ali lebih fokus kepada al-ulum, ilmu rakyat Mesir, mendalami ilmu dalam pelbagai bidang. Al-Jaysh, ketenteraan, memperhebatkan ketenteraan. Al-Idarah, pengurusan. Jadi, beliau memfokuskan al-ulum wal-jaysh wal-idarah dan tidak mengambil cakna tentang sastra kerana fokusnya hanyalah untuk menguatkan negara. Manakala zaman pemerintahan Ismail, barulah bermulanya percetakan buku-buku sastra. Pertengahan kedua kurun ke-19, banyak percetakan. Al-Matabi', jamak kepada matba'ah. Matba'ah percetakan, matabi' percetakan. Banyak percetakan tumbuh bagaikan cendawan. Jadi banyak buku yang diterbitkan. Buku-buku bahasa Arab yang lama, Al-Kutub Al-Arabiyah Al-Qadimah, dan juga himpunan syair Abasi. Di antara yang dicetak, Rasail Al-Jahiz, surat yang ditulis oleh Al-Jahiz, juga Kalilah wa Dimnah, bentuk cerita, Kitabat Ibnul Khaldun, buku-buku Ibnul Khaldun. Jadi bila buku-buku ini dicetak, ianya memberi kesan kepada sastra.
di mana al-udaba, sastrawan, dapat meneliti buku-buku yang lama ini dan mengambil istifadah daripadanya dengan melihat kepada uslub mursalah jadidah, uslub penulisan yang baru. Okey. Percetakan Arab ini tidaklah hanya mencetak buku-buku Arab, malah mencetak buku asing, al-kutub al-gharbiyah, di mana buku-buku asing ini telah diterjemahkan oleh cendekiawan Mesir yang menguasai bahasa asing. Okey, banyaknya kita lihat an-nisf al-awwal min al-qarn al-tasi' ashar, pertengahan pertama kurun ke-19, iaitu zaman Muhammad Ali lah, mencetak buku asing yang berbentuk kutuban ilmiah, buku-buku ilmiah. Manakala pada pertengahan kedua kurun ke-19, iaitu zaman Ismail, mencetak buku-buku asing dalam bentuk riwayat, buku-buku cerita, wal kutubul adabiyah, dan buku-buku sastra. Antara kesan percetakan ialah iqas al-aqlul misri, membuka pemikiran rakyat Mesir, di mana rakyat Mesir dapat mengambil faedah daripada buku-buku yang diterbitkan. Juga fatahat al-maktabat, dapat dibuka al-maktabat. Kita katakan kalau di Malaysia ni sebagai penerbit buku, contohnya MPH Online. Okay, jadi untuk menjual buku dan menerbitkannya. Dan juga ditubuhkan Darul Kutub. Darul Kutub lebih kurang macam perpustakaan. Bagi siapa yang tak mampu beli buku, maka dia boleh pergi ke Darul Kutub untuk membaca buku. Dapat membuka al-maktabat dan juga dapat menubuhkan Darul Kutub. Ini kerana buku yang banyak, jadi boleh dijual dan juga boleh diletakkan di Darul Kutub. Ali Mubarak, iaitu kita kata sebagai Menteri Pelajaran. Okey, bukan Muhammad Ali. Muhammad Ali pemimpin. Ali Mubarak, Menteri Pelajaran, dia telah menubuhkan Darul Kutub Al-Misriyah. Okay, Darul Kutub Al-Misriyah, di mana Darul Kutub Al-Misriyah ini diletakkan buku-buku dalam pelbagai bidang sastra dan juga ilmu. Bila buku banyak, maka menambah lagi pengetahuan rakyat Mesir dan menambah lagi pembaca-pembacanya. Kesimpulannya, at-tiba'ah, percetakan, menyumbang kepada perkembangan sastra di zaman moden, khususnya pada zaman pemerintahan Ismail, di mana banyak buku-buku sastra telah diterbitkan. Berbanding dengan zaman Muhammad Ali, hanya tertumpu kepada terbitan ilmiah. Itu sahaja, wallahu a'lam.